قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maksudnya bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan menjelaskan keterangan-keterangan kepada petunjuk tersebut serta membezakan hak dan batil. Kepada pengurusi majlis yang bagi imam, saya hormati pengurusi dan semua jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan guru, para alim ulama, para jemaah waktu subuh yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala pada subuh yang mulia ini, pada hari cuti nuzul Quran. Negara kita ni di antara kelebihan berbanding beberapa buah negara lain ialah kita memuliakan peristiwa turun Quran. Dan kita adakan cuti khas sempena turun Quran. Dia satu penghormatan, satu kemuliaan. Kerana Allah Ta'ala menyebut tentang Ramadan ialah Al-Quran, bukan puasa. Puasa ayat lain. Dalam Quran nama bulan yang Allah sebut satu je, iaitu bulan Ramadan. Nama bulan-bulan lain tak ada dalam Quran. Dan Allah Ta'ala sebut Ramadan tu kerana kaitan dengan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kataan nazala, anzala, unzila. Sesuatu benda yang daripada atas turun ke bawah. Allah Ta'ala guna sama istilah. Turun hujan pun Allah guna istilah anzala ataupun nazala. Turun Quran pun Allah guna istilah sama, nazala atau unzila. Sebagaimana air hujan perlu untuk tubuh manusia, perlu untuk bumi, maka demikian juga Quran perlu untuk memandu hidup manusia, untuk makanan bagi ruh manusia dan memandu hidup manusia. Kebetulannya yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Quran ini diturun dua-duanya pada bulan Ramadan. Satu diturun serentak, 30 juzuk pada malam Lailatul Qadar. Malam tu Quran turun sepenuhnya 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz diturun ke as-sama'id dunya, ke langit dunia. Dia berhenti situ. Sebab Quran dia tak boleh turun terus atas muka bumi. Kalau diturun terus, bumi ni hancur. Bumi ni tak mampu nak terima wahyu Allah secara direct. Dia mesti turun satu peringkat dulu. Kemudian daripada situ turunlah runcit sikit-sikit bermula 17 Ramadan. 17 Ramadan tu ayat pertama turun iaitu ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kita sambut ni ialah permulaan turunnya Quran ke dunia. Bukan turunnya Quran Lauh Mahfuz, kita tak tahu tarikh bila. Cuma Allah sebut Lailatul Qadar. Jadi yang turun sikit ni 17 Ramadan tu ialah turun kali pertama dia turun ke muka bumi, iaitu ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di Mekah di Gua Hira. 5 ayat. Dia itu sebagai ayat pertama melantik Nabi sebagai Nabi. Melantik Nabi Muhammad sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul. Sebagai Nabi dulu. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi terima wahyu daripada Allah untuk diri dia. Tetapi Rasul, Allah terima wahyu untuk dia dan dia wajib sampai pada orang lain. Adapun ayat kedua turun, itu mengesahkan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Perkataan fa'anzir ialah perkataan melantik Nabi sebagai Rasul. Ya Muhammad, bangunlah
Ya, ya wahai orang dalam selimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan. Perkataan fa'anzir itulah mengesahkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ya. Jadi sebab Nabi Muhammad Rasul yang terakhir dan Nabi yang terakhir. Jadi oleh kerana itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran, kalau sahabat-sahabat tuan-tuan buka Quran ni, dia ada dalam Quran ni ada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf yang sebiji-sebiji. Nun, Qaf, permulaan surah. Alif, Lam, Mim, Yasin, Taha. Kadang-kadang satu huruf je. Nun, satu huruf je. Qaf. Apa makna? Wallahu a'lam. Sampai sekarang tak tahu makna. Ulama-ulama tafsir dia hanya menterjemahkan perkataan dengan Allahu a'lam bi muradih. Allah saja yang tahu makna sebenar. Ya, dia dipanggil huruf-huruf ayat-ayat perkataan mutasyabihat yang tak jelas maknanya. Ya. Kadang-kadang dua huruf. Yasin, dua huruf. Ya. Taha, dua huruf. Kadang-kadang tiga huruf. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Ra. Ya. Kadang-kadang empat huruf. Ya. Alif, Lam, Mim, Ra. Ya. Kadang-kadang lima huruf. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ayat-ayat macam ni dibaca dengan sebutan huruf satu-satu. Jangan berbaris. Tak payah berbaris. Ya. Baca straight. Alif, Lam, Mim, Ra. Alif, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Yasin. Ya. Jangan berbaris. Yas. Tak payah berbaris. Ini baca dengan perkataan dia. Umumnya, kebanyakannya, lepas ayat macam ni, Allah cerita tentang Quran. Ayat kedua, kebanyakannya tentang Quran. Ya. Alif, Lam, Mim, Zalikal Kitab. La raiba fi hudan lil muttaqin. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Ya. Kafa ya Ain Sad zikram bikamlahu Zakaria. Semua biasa lepas ayat ni kebanyakan cerita tentang Quran, kecuali dalam surah Maryam. Ya. Lepas disebut huruf muqatta'ah disebut cerita tentang Maryam. Kafa ya Ain Sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kebanyakan yang lain ialah tentang Quran. Hebatnya Quran ni. Quran daripada Allah Ta'ala, wahyu Allah. Walaupun masyarakat masih lagi yang tak beriman menganggap Quran tu rekaan Nabi Muhammad. Ya. Nabi reka-reka, Nabi tulis. Padahal Nabi ni, semua orang tahu Nabi ni ummi. Allah Ta'ala kata Syekh Muhammad dalam fiqh sirah Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata Allah Ta'ala memilih Nabi yang ummi, yang tak boleh membaca, tak boleh menulis. Bukan Nabi ni bodoh, bukan. Nabi dipilih daripada ummi yang tak boleh baca menulis supaya jangan ada orang tuduh Quran tu rekaan Nabi Muhammad. Bayangkan kalau Nabi ni kerti baca, kerti menulis, orang akan kata Muhammad baca 100 buah buku, dikarang satu buku. Macam kita buat tesis PhD, tesis master. Baca, karang satu buku. Tapi Nabi ni, dia tak kerti baca. Jadi dia tak boleh baca buku-buku lain. Jadi mustahil dia tulis sesuatu yang dia, sebab dia tak kerti menulis. Ya. Ada orang tak kerti menulis. Dia, kalau kerti baca, mungkin dia baca, dia karang. Dia suruh orang lain. Dia ucap. Tak. Ya. Memang Nabi ni dipilih di ummi supaya jangan ada fitnah Quran tu rekaan Nabi Muhammad. Ya. Habis kenapa ayat pertama suruh baca? Ayat pertama Iqra. Ya. Takkanlah Tuhan tak tahu Nabi tak kerti baca, tiba-tiba ayat pertama turun, ayat suruh baca. Kan? Ya. Jibril mari, Iqra, baca. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak kerti baca. Kemudian Jibril peluk. Ya. Lepas baca. Nabi kata, aku tak kerti baca. Dipeluk kali yang kedua. Sampai Nabi terasa pelukan dia. Lepas lagi. Iqra. Baca. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak kerti baca. Jibril peluk kali tiga sampai Nabi lemas.
lama sikit baru lepas. Ya. Tapi ini bukan kaedah mengajar, tuan-tuan sebagai cikgu. Dia masuk dalam kelas, suruh murid baca, tak erti, tak perlu. Tu ramai nak jadi cikgu. Ya. Ulama-ulama menyebut, termasuk Syekh Ramadan, dia kata, Jibril peluk Nabi itu nak beritahu Nabi bukan terasa-rasa, bukan mimpi, bukan mengigau, memang betul-betul real. Ya. Kalau dipuk sekali yang kamu ni terasa-rasa je ni, perasan. Tak. Dia peluk sampai 3 kali, betul-betul Nabi ni rasa pelukan tersebut. Bila Jibril suruh Nabi baca, pertama, tak ada pula dia bawa kertas suruh baca. Baca. Nak baca apa? Kalau Nabi reti baca pun, kalau kita cakap, baca. Nak baca apa? Yang kedua, memang Nabi tak reti baca. Habis kenapa suruh baca? Maka di sinilah timbul bahawa pembacaan tu ada 2. Ya. Satu, baca yang bertulis. Kita baca yang tulis-tulis. Satu lagi dipanggil bacaan yang tidak bertulis. Dia dalam huraian kata ayatullah al-makru'ah wa ayatullah al-manzurah. Tanda-tanda kebesaran Allah satu yang boleh kita baca, Quran. Sebab ini tanda-tanda kebesaran Allah kita boleh baca. Tulisan, papan info surau, kita boleh baca yang bertulis. Satu lagi yang kita baca yang tak bertulis. Setiap hari kita, setiap waktu kita membaca bacaan yang tidak bertulis. Kita tengok gelap langit, hitam, apa kita baca? Hari nak hujan. Hari nak hujan. Tak ada tulisan. Kita balik rumah tengok isteri kita nampak suka pelik. Pelik suka dia. Gembira, senyum sungguh. Kita baca apa? Mesti jumpa duit kita seorang. Ya. Kita tengok muka kawan kita baca. Bahkan kita baca setiap waktu. Tengok pokok tu. Nak mati pokok ni. Tak ada tulisan. Ya. Kita membaca. Kita membaca alam, kita membaca semua sekali. Ya. Fenomena yang berlaku semua tu melalui pembacaan yang tidak bertulis. Jadi bila Allah Ta'ala suruh Nabi membaca, bukan baca yang bertulis, sebab Nabi Ummi, maka membaca yang tidak bertulis. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak kamu tengok unta macam Allah ciptakan unta. Ya, tak ada tulisan. Perhati kejadian unta. Hebat makhluk unta ni. Orang Malaysia kalau pergi Mekah memang bergambar dengan unta. Ya, sampai Arab pelik. Dia kata, saya ramai Melayu bila mari gambar pasal apa? Saya kata, di Malaysia tak ada unta. Dia terkejut. Dia kata, tak ada unta. Saya kata, kami tak ada unta. Sebab tu orang Malaysia suka bergambar dengan unta. Dan unta pun suka orang Melayu. Ya. Ya. Kita binatang unta ni pelik Allah subhanahu afala bi anfusikum afala tubsirun. Pada tubuh kamu tak perhati ke manusia? Allah suruh kita perhati. Hebat ciptaan Allah pada manusia. Ya. Laki dengan perempuan beza. Kita rasa pipi laki dengan pipi perempuan kan lain. Ya. Lain. Ya. Allah Ta'ala buat rambut kita panjang. Kuku panjang, tapi jari tak panjang. Sepatutnya hidup panjang. Kalau umur 70 tu sepatut dekat 2-3 kaki dah jari dia. Ya. Allah Ta'ala buat rambut panjang, bulu kening tak panjang. Masya Allah. Ya. Kita bayangkan kalau bulu kening panjang macam rambut. Tak tahu apa nak jadilah. Ya. Macam-macam fashion lah. Kan? Jadi hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Dan kalau kita sekarang teknologi canggih, kita perhati kejadian alam yang hebat ni. Kita bayangkan bumi ni duduk tergantung-gantung. Ya. Kita tengok planet, berbilion planet ni. Bumi ni yang jadi fokus bumi. Tergantung. Ya. Dan dia berpusing. Pusingan dia pula, pusingan yang betul. Tidak laju dan tidak lambat. Berjuta tahun. Kalau dia cepat sikit, kelang kelibuk kita, jam kita. Baru sahur, buka dah. Ataukah dia lambat sikit pusing? Bila nak maghrib ni? Ya. Dan kedudukan dia tu, ya, dengan jarak matahari, betul-betul kedudukan yang sesuai. Kita bayangkan kalau Allah dekatkan bumi ni 2 depa je dengan matahari, tak hidup kita ni.
panas. Kalau ditarik belakang sikit je, beku dunia ni. Ya. Ada galaksi bilion, bintang-bintang planet lain. Siapa yang mengatur? Ya. Tak ada satu kerajaan boleh mengatur melainkan Allah. Ya. Tubuh kita ni pun, pada tubuh kita, kejadian makhluk ni bergerak, semua bilion bergerak setiap saat, bilion benda bergerak. Siapa yang mengatur? Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memerhati. Ada orang yang tak reti baca menulis tapi dia sangat dekat dengan Allah Taala. Ya. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Allah tak sebut di antara orang beriman tu ada yang terlalu kasih pada Allah, terlalu cinta pada Allah. Siapa dia? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapakah yang Allah sebut dalam ayat ni mereka yang terlalu kasih pada Allah Taala? Selain pada Abu Bakar, Umar, yang sahabat-sahabat kenal Abu Bakar memang hebatlah. Umar memang hebat. Tahu tahu siapa dia? Seorang petani, penanam jagung. Ya, petani. Dia yang disebut antaralah orang yang terlalu cinta pada Allah. Ya, rupanya dia merhati kebesaran Allah di sebalik pokok di tanah. Dia beritahu sahabat dia, kata, tidakkah kamu tengok jagung yang aku tanam daripada benih yang keras, kering kontang, ya, letak dalam tanah, tiba-tiba boleh keluar tunah lembut. Tunah yang lembut tu dia boleh tolak batu atas dia, tanah atas dia, boleh tolak ke tepi, boleh naik. Logik akal kata patah tunah dia tu. Tunah lembut je. Ya. Kadang-kadang kita fikir kejadian hebat ni, Allah Rabbi. Ya. Naik besar, kemudian rimbun, keluar daun, keluar benih kecil. Durian tu satu benih dia. Pokoknya Masya Allah. Ya. Allah Ta'ala buat buah kelapa. Pokok dia tinggi. Ya. Kemudian ada buah. Buah tu disalut dengan sabuk tebal. Pasal apa? Sebab dia tinggi. Dalam sabuk tak ada tempurung pula. Dalam tu baru ada kelapa, baru ada air dalam tu. Masya Allah. Tengah-tengah padang pasir ada air dalam buah kelapa. Mari mana air tu? Ya. Oleh kerana di tempurung keras, kalau dijatuh pecah, Allah salut dengan sabuk. Sebagai sepan jatuh tak pecah. Buah durian, isi dia lembik. Tuan buat paksa elok-elok, dia buh dengan salut dengan dia punya sepan dia tebal. Kemudian aduri pula. Supaya kalau jatuh, isi dia tidak rosak. Buah tembikai, kulit dia nipis, tuan letak atas tanah. Cuba bayangkan ke tembikai duduk atas. Ya. Jenuh itu. Ya. Dan kadang-kadang ada buah ni besar. Dia punya batang dia kecil je. Tak padan dengan buah. Tapi dia boleh tahan. Kenapa? Allah Ta'ala besarkan dia sikit. Hingga dia boleh mampu menahan. Kerana buah pelam, sekarang 1 kilo lebih sebiji. Kita tengok tangkai dia tak padan dengan buah tu. Tapi tak jatuh. Tak putus. Ya, kenapa? Bagaimana Allah atur. Ya. Masya Allah. Jadi Quran yang diturunkan sebenarnya bukan untuk kita perhati. Quran ialah panduan. Dustur. Dalamnya ada undang-undang, ada hukuman, ada peraturan dan sebagainya. Ada perkara yang memang tak boleh, perkara prinsip. Hidup kita ni dia ada aulawiyat, ada keutamaan. Semua benda ada keutamaan. Pakaian ada utama. Mana lebih penting? Seluar dengan baju. Seluar lagi penting pada baju. Jangan pakai baju tak pakai seluar. Okay. Lebih teruk lagi pakai kopiah tak pakai seluar. Itu lagi teruk. Okay. Ada aulawiyat dia. Keperluan hidup. Antara makan, rumah, air condition, kipas angin. Dalam rumah kita, mana aulawiyat dia. Yeah. Yang penting ada rumah. Tak ada aircon tak apa. Tak ada kipas tak apa. Ada keutamaan. Dalam hidup kita, dalam Islam ni, ini perkara yang kadang-kadang orang bukan Islam tidak faham. Keutamaan utama bagi orang Islam ialah iman, akidah. Bagi kita, akidah lebih penting pada segala-galanya.
Ya, sebab tak ada makna hidup kita ni kalau akidah kita rosak. Semua perbuatan kita bersandar pada akidah kita, iman kita. Ya, baru ni ada seorang bukan Islam. Dia minta saya, dia kata boleh tak kita keluar kenyataan kita maafkan dalam insiden stalking. Ya, kita maafkanlah. Ya, dia tersilap. Saya kata, siapa nak beri maaf? Kalau dia buat salah dengan saya boleh maafkan dia. Tapi kalau dia buat salah dengan Tuhan, saya tak diwakil Tuhan untuk maafkan dia. Tak boleh. Ya. Mana boleh kita wakil Tuhan untuk maafkan orang buat salah dengan Tuhan? Habis macam mana? Dia kena minta maaf dengan Tuhan. Dan Tuhan maaf ke dia? Tak. Tuhan tak maaf. Satu-satunya kesalahan, saya beritahu dia, dalam Islam ni, satu-satunya kesalahan yang paling besar yang tidak ada kompromi langsung. Orang hina Allah dan hina Rasul. Tak ada kompromi. Hukum satu je, bunuh. Walaupun dia bertaubat, walaupun dia menyesal, walaupun dia tarik balik, tetap kena hukum. Orang hina Nabi, kalau Nabi masih hidup, bukan tu pada Nabi. Kalau Nabi nak maaf, Nabi maafkan. Pernah ada kes. Ya, Nabi maafkan. Ya. Kalau Nabi tak nak maaf, maka Nabi SAW tidak akan maaf. Di Mekah ada satu orang lelaki, asalnya Islam, penulis wahyu Rasulullah. Ya. Jadi pandai menulis. Jadi bila wahyu turun, Nabi suruh dia tulis. Kemudian puak-puak musyrikin tahu dia ni cerdik sikit, pandai. Dia pujuk, akhirnya dia ditawarkan dengan harta yang banyak, kemudian dia murtad. Dia keluar daripada Islam dan ditulis syair puisi dah masa tu puisi. Hina Nabi SAW. Dia hina Rasulullah, dia kata maki hamurat Rasulullah, macam-macam. Ya. Kemudian sampai ke puncak Nabi kata, aku berlepas diri daripada dia. Nabi tak akan maafkan dia. Ada yang Nabi maaf, ada. Ya. Macam ialah berapa orang tokoh-tokoh yang diminta Nabi kemudian masuk Islam, bertaubat, Nabi maafkan dia. Memang Islam ni sifat pemaaf. Tapi laki-laki Nabi tak maaf. Hingga akhir dia mati. Bila dia mati, mayat dia dikebumikan. Pokok musyrikin mari gali-gali kubur, tanam dia. Pagi besok mayat dia keluar pada kubur. Ya. Jadi puak-puak musyrikin tuduh orang Islam gali balik kubur dia. Macam fitnah. Ya. Dia kata kami tak apa faedah kita gali mayat dia. Tapi fitnah. Fitnah itu bukan benda betul. Tak boleh betul pun. Kalau betul bukan fitnah. Akhirnya mereka gali balik kubur dia, tanam balik. Pagi esok keluar balik mayat daripada kubur. Ya, senyap sikit. Tapi ada lagi fitnah kata orang Islam gali. Akhirnya gali kali ketiga, tanam kali ketiga, pagi besok keluar balik. 3 pagi. Senyap. Yang bunyi tuduhan fitnah Islam dah mula senyap. Ya. Gali balik. Tanam semula kali keempat. Pagi besok keluar balik mayat. Dan akhirnya dibiarkan mayat itu busuk atas tu. Hingga seekor anjing datang kencing di muka dia dan berak di atas muka dia. Jadi sejarah wahina Nabi SAW di Mekah. Ya. Sebab tu kita dalam Islam ni bukan orang hina Allah tak boleh. Kita pun tak boleh hina Tuhan mereka. Dalam hadis Nabi kata, kamu jangan hina Tuhan mereka. Nanti mereka akan hina Tuhan kamu. Tak boleh. Sebab itu dalam Islam, hatta dalam peperangan pun, antara yang tak boleh bunuh ialah padri-padri dan pendeta-pendeta agama-agama mereka. Tak boleh bunuh. Kecuali padri terlibat dalam perang. Itu soal lain. Kalau dia tak terlibat dalam perang, bukan saja padri, pendeta tak boleh bunuh. Jangan runtuhkan rumah-rumah ibadah mereka. Runtuh kuil tak boleh. Runtuh gereja tak boleh. Sebab tu bila Taliban menang di Afghanistan,
Kan sana ada satu kuil Buddha antara yang tertua di dunia. Bila kumpulan ekstremis di kalangan mereka ni nak bom bangunan tu, nak bom kuil tu, ya, ulama-ulama Islam menegur, termasuk Syekh Qaradawi, ya, tegur, jangan kamu runtuhkan. Tak boleh runtuh rumah ibadah. Walaupun rumah kuil tu dah tak guna berpuluh-puluh tahun, tak guna dah. Tapi tak boleh. Akhirnya mereka bom lah. Ya. Kata Nabi, kalau kamu hina Tuhan mereka, mereka akan hina Tuhan kamu. Ya. Sebab itu negara kita perlu ada undang-undang. Melarang siapa-siapa hina Tuhan, hina Allah, maka hukuman dia maksimum. Tuan-tuan, orang hina agung pun kena bunuh tau. Ya. Hina agung pun, ya, memberontak nak tumbang, kena hukum bunuh. Kan dulu ada Al-Qaeda ke? Al-Ma'unah. Kan? Atas tuduhan nak menjatuhkan menghina agung. Bunuh. Menghina Allah. Kita boleh gubah di mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah tak boleh hukum orang Muslim. Yang kedua, mahkamah syariah bidang kuasa sangat terhad. Ya. Terhad sangat. Ya, 3 tahun penjara, 5 kali sebatan, RM3,000 denda, 5 kali sebatan dan 356. Ya, 5 tahun dan 6 kali sebatan. Itu je maksimum. Tapi bolehlah pindah undang-undang, siapa-siapa orang Islam hina Allah boleh disebat maksimum. Mandatory sebat, mandatory penjara boleh. Tapi kalau non-Muslim, ni sebab kalau orang boleh hina Allah, Tuan, kalau Tuhan dihina, apa lagi orang lain? Ya, sebab tu Islam ni the ultimate yang tak boleh sentuh. Ya. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tengok, wallahu alam, ya, ialah banyak ni bukan kali pertama, sebab tu saya sebut dalam parlimen. Bila dia sebut YB minta maaf, dia dah minta maaf dan menyesal, kita bulan-bulan puasa kita maaf. Bukan soal maaf. Ya. Buat balik, lepas tu minta maaf semula. Lepas tu buat, lepas tu minta maaf. Ya. Dulu kasut, ya, nama Allah pada tapak kaki, tapak kasut. Apa tujuannya? Kemudian minta maaf, pakaian dalam perempuan, tulis Allah pada setenda. Ya. Pada baju, tulis ayat Quran. Ya. Jadi, baru ni stokin, ialah katanya import dari negara China. Tapi takkan mereka tak ada sensitivity. Dibuat tu memang sengaja sebab letak di kaki. Ya. Stokin. Dulu alas kaki di Malaysia. Ya, alas kaki. Ya. Tu terbayangkan nama Allah pada alas kaki. Apa tujuan dia buat? Ya. Saya baru ni bila Muhammad Ali ni, dia nama-nama tokoh dalam bidang tinju ni, nama-nama diabadikan pada satu memorial dan dibuat atas simen. Ya, dia letak nama dia, kemudian dia punya pingat, logo pingat dia, dibuatlah di atas lantai. Ya. Orang lalu tu baca gitulah. Bila nama Muhammad Ali nak diletakkan, dia larang. Dia kata jangan, saya tak benarkan. Boleh buat, tapi nama saya kena letak di dinding, tak letak di bawah. Sebab ada perkataan Muhammad. Muhammad nama Rasulullah, nama Nabi kami. Dia tak benar. Muhammad Ali tak benar. Akhir setuju, nama dia letakkan di dinding, tidak di lantai macam nama orang lain. Kenapa? Kerana memuliakan nama Muhammad. Ya. Itu di antara contoh. Seperti dalam Quran, ada perkara yang Allah Ta'ala jelas secara langsung. Ya. Umpama lepas ayat kursi, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Kalau kita paksa, mungkin dia boleh masuk, tapi dia munafik, dia berpura-pura. Islam tak nak akidah orang munafik, tak sah pun. Ya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah jelas di antara kebenaran dan kebatilan. Kalau dah jelas, ya, apa kita paksa? Dah jelas. Ya. Kita pilih ni tuan-tuan, kita boleh pilih, kaedah memilih lah. Kita boleh pilih kalau dua-dua tu baik. Boleh pilih mana satu lebih baik.
Tapi kalau satu buruk, satu baik, orang tak panggil pilih. Kerana wajib memilih yang baik. Ya. Dan wajib tolak yang batil. Ya, itu tak kata pilihan. Macam kita nak kahwin. Sunat istikharah. Kita ada 2 perempuan nak kita. Ataupun 3, ataupun 5. Ya. Ramai sangat nak. Kita pun tak tahu nak pilih mana. Ya. Ataupun seorang tu lah nak kita, orang lain pun tak lah. Ya. Tapi kita istikharah. Sunat lah. Istikharah ni minta panduan Allah Ta'ala. Ya. Ada seorang hamba Allah jumpa almarhum Ustaz Rundin. Dia ni dia ada 2 orang perempuan nak dia. Dia pun tak tahu nak pilih mana satu. Silapnya dia sepatutnya dia kahwin dua-dua. Saya pernah jumpa seorang lelaki di kampung kat Temeloh. Jalan Keteriang. Kampung apa nama? Pak Cik ni negara. Dia cerita sendiri saya. Dia kahwin 2 orang perempuan satu hari. Pagi perempuan lain, petang perempuan lain. Kata hebat Pak Cik. Jarang anak Melayu. 2. Satu hari. Pagi, baju Melayu lain, baju Melayu tu pergi. Baju Melayu juga tu lah. Yang petang pula. Hebat. Dia ni 2. Seorang ustazah, baik. Orang baik. Seorang lagi nurse. Baik juga, akhlak baik. Dia tak tahu masa tu. Jadi, dia istikharah. Dia mimpi. Rekahkan cerita mimpi dia tu. Dia nampak yang ustazah ni baik. Nurse ni baik. Dia kahwin dengan nurse ni. Lepas dia kahwin, Allah uji dia satu ujian. Waktu isteri dia mengandung, dia meroyan, dia kena. Kemudian bila anak lahir, anak pula cacat. Ya, jadi dia menyalahkan. Ini pun Ustaz Rundin dia kata, saya dah istikharah Ustaz. Allah dah tunjuk, saya yakin Ustaz, saya dah kahwin ikut apa. Tapi kenapa? Kata, ini bukan salah istikharah. Ya. Bukan salah istikharah. Ya. Dia kadang-kadang, ya, apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita, tentu pada kita, ya, tentulah sesuatu benda yang takdir itu ada asbab dia, yang kadang-kadang sebahagian besar kita tak tahu. Ya, sebahagian besar kita tahu. Kadang-kadang Allah beritahu seminggu kemudian baru tahu. Setahun kemudian baru tahu. Sebahagian besar akhirat besok baru Allah beritahu kenapa. Kadang kita nampak segera. Ada yang segera. Umpama kita pergi bandar di PIS. Dia pun ambil motor. Ya, start motor jalan. Ya, dan duduk haya-haya tu masuk jalan lain, jalan kampung. Jalan perumahan. Kita, alah, kenapa masuk pun ni sepatut pergi straight tadi. Tapi silaplah kita dah masuk. Rupanya boleh buat roblok jalan besar. Ya. Oh, nasib baik tadi. Nasib baik kan. Kau Melayu nasib baik tak pernah habis. Aksiden macam mana pun nasib baik lah. Faham aksiden. Allah nasib baik betul. Kereta hancur tapi dia tak mati. Alhamdulillah. Patah kaki nasib baik kaki. Kiri pula tu kalau kaki kanan, Allah kesian. Patah kaki kanan, si baiklah dua-dua kaki patah, tapi tangan okey, badan okey. Patah tangan, nasib baik tangan kiri kalau kena tangan. Kenapa kena tangan kanan? Nasib baik kaki patah, tangan patah, tapi alhamdulillah muka tak ada apa-apa. Ya. Kena muka pula, Allah nasib baik telinga kalau mata Allah. Ya. Patah habis dah, kaki patah, tangan patah, muka patah. Nasib baik hidup lagi. Nasib baik hidup lagi. Mati dah. Nasib baik mati kalau hidup teruk dia. Mati pun nasib baik lagi. Nasib baik dia mati kalau hidup Allah. Sebenarnya nasib baik tak kena ke aku. Nasib baik kena ke dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut. Quran ni dia turun sekaligus. 30 juz. Turun ke dunia sikit-sikit. Ada yang dia peraturan, undang-undang. Dalam Quran ada undang-undang. Ya. Undang-undang bagi dia mencuri, dia minum arak, dia berzina, dia murtad sebagainya. Ada undang-undang. Ada sejarah Nabi-Nabi dulu, sejarah umat lampau, cerita Ashabul Kahfi. Cerita yang paling hebat dalam Quran, cerita Nabi Yusuf. Ya. Allah sendiri sebut,
Kisah Yusuf ni kisah yang terbaik. Ya, kisah Nabi Yusuf. Detail cerita Nabi Yusuf. Ada kisah Rasul daripada kecil sampailah dia mati. Ya. Cerita Nabi Musa AS. Daripada kecil lagi. Ya. Firaun nak bunuh dia, hanyut ke sungai sampai besar dalam istana dia. Kemudian dia berkelahi dengan dia diamankan orang berkelahi. Orang tu mati, akhirnya lari keluar daripada Mesir, pergi ke Palestin, jumpa dengan anak Nabi Syuaib, kahwin pula dengan anak Nabi Syuaib, bekerja dengan Nabi Syuaib 7 tahun. Kemudian nak balik semula ke Mesir, tengah jalan pergi ke atas bukit Tur Sina, Allah lantik sebagai rasul. Pergi ke Mesir, berdepan dengan Firaun, bertengkar, berhujah, akhirnya ya, Firaun nak bunuh dia. Dia pun lari seberang Laut Merah, kemudian Allah Taala benamkan Firaun. Ya, dan diselamat. Kisah tu panjang, daripada kecil, daripada lahir sampai dia rasul. Ada rasul-rasul dia menderita bukan sebab umat dia, tapi sebab anak-anak dia. Ya. Kita hidup ni gitu. Ada orang kadang-kadang di luar okey, dengan pejabat tak ada masalah, kerja saya okey, anak-anak masalah. Nabi Yaqub derita berpuluh tahun kerana anak-anak. Ya. Sedih dia sampai buta kedua mata dia kerana anak-anak. Ya. Jadi ada nabi-nabi yang berdepan dengan kaum yang sangat degil, sangat keras. Umpama Nabi Ibrahim AS, sangat keras. Ya. Jadi kalau kita baca kisah nabi-nabi, kenapa Allah Taala buat? Supaya kita jangan ikut apa yang umat yang pernah Allah timpakan bala dulu. Kaum Nabi Lut, Allah laknat dia kerana dia liwat. Tapi kalau hari ini umat kita melakukan amalan sama, LGBT, iktiraf pula. Masya Allah. Iktiraf. Dibenarkan. Nikah sama-sama jantan. Sama-sama betina. Boleh silang pasangan. Boleh tukar pasangan. Boleh nak buat apa saja. Ini apa jenis ni? Dan diterima. Dunia terima. Mana-mana negara yang tak terima dianggap menentang hak asasi manusia. Ya. Punya gila peraturan. Ya. Kena benarkan. Sebab ini hak peribadi dia. Dia buat apa atas tubuh dia, ikut hak dia. Punya teruk dunia hari ini. Maknanya Islam, ya, Allah sebut, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turun Quran untuk menyusahkan kamu, kata Allah. Quran bukan turun nak menyusah manusia. Illa tazkirah. Mereka Quran tazkirah. Peringatan. Peringatan siapa? Liman yakhsha. Bagi yang takutkan Allah. Ya. Peringatan. Macam kita bawa kereta lah. Sepanjang jalan tu ada beratus-ratus jenis signboard. Ini peringatan untuk kita yang mandu. 80 km saja. Itu panduan. Ya. Naik highway 110 km. Ya. Kadang gambar gajah. Kita pergi ke belah-belah jeli tu, gambar gajah. Mana apa dia? Kawasan ni kawasan ada gajah, kena hati-hati. Kadang gambar lembu. Kawasan ni banyak lembu, kena hati-hati. Kadang gambar tengkorak. Kawasan ni banyak hantu, kena hati-hati. Ya. Jadi macam-macam signboard sepanjang jalan. Untuk apa dia? Untuk kita panduan. Quran Allah kata, Quran ni panduan. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda. Kamu kena ingat, Quran bukan turun daripada Nabi Muhammad, bukan rekaan manusia, bukan rekaan pemimpin, bukan rekaan raja-raja. Quran datang daripada Allah Taala yang cipta bumi, langit, dan apa yang di dalam perut bumi, dan apa yang antara langit dan bumi. Mana apa dia? Semua tu dia cipta dalam genggaman Allah Taala. Nak lawan lagi? Ya. Saya ingat masa saya belajar di sekolah dulu. Ya. Ustaz saya waktu mengajar tafsir, ya, dia kata, kalau kamu rasa kamu hebat kerana harta kamu banyak sangat harta, nak lawan Allah Ta'ala, sila lawan. Cuma aku nak ingatkan kamu, kata dia, dulu ada seorang laki-laki namanya Qarun, jauh lebih kaya pada kamu, Allah humban ke neraka. Atau kamu rasa hebat nak lawan Tuhan kerana pangkat besar, ya, pengaruh besar, ya, nak lawan Allah, sila. Tapi ingat, sebelum kita ada seorang laki-laki namanya Fir'aun. Bukan seorang lah, berjasa Fir'aun. Lawan Allah Ta'ala, mengaku jadi Tuhan. Allah humban ke neraka.
Atau kamu rasa hebat kerana ilmu kamu banyak. Banyak ilmu, alim sangat, cerdik sangat. Lawan Allah Ta'ala. Sila. Tapi ingat, sebelum kita ada seorang lelaki namanya Samiri. Anak murid Nabi Musa AS. Bukan dapat ilmu, dapat hikmah. Hingga dia tahu kelebihan tapak kaki kuda Nabi Musa AS. Dia ambil tapak kaki dia, sapu pada patung lembu, cakap anak lembu tersebut. Ya. Tapi akhirnya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya. Akhirnya dia buat kesimpulan apa dia? Dia kata, kalau kamu nak lawan Allah, sila. Aku rasa muat lagi neraka. Oh, tu. Ya. Kalau rasa lawan, sila. Dia kata, saya rasa muat lagi neraka kalau kamu nak masuk. Jadi maksud. Jadi oleh kerana itu, apa yang penting pada kita, Quran ada 3 lah. Pertama, baca, dapat pahala. Tengok dapat pahala Quran. Tengok Quran dapat pahala. Baca lagi dapat pahala. Faham. Sebab oleh kerana panduan, kalau kita baca tak faham, tak ada panduan. Panduan ni bila kita faham. Kalau tak faham, tak ada panduan. Jadi kita kena faham apa makna dia. Tengok makna dia, tengok tafsiran dia. Jangan terus ambil hukum. Sebab Quran ni kadang-kadang, dia ayat dia ada, hukum telah dimansuhkan dengan ayat lain. Macam kita perkeliling kerajaan lah. Perkeliling keluar bulan 1, semua kaki tangan perkhidmatan awam lagi faham akan dibayar bonus 2 bulan gaji. Akan dibayar pada bulan 6. Bulan 1 keluar perkeliling. 2 bulan gaji lah. Tahun ni 2 bulan gaji. Bulan 2 keluar perkeliling. Tuan-tuan maaf, perkeliling kedua membatalkan perkeliling pertama, tuan-tuan dibayar sebulan saja gaji. Alah, sebulan tapi okey lah, sebulan. Bulan 3 keluar lagi perkeliling, tidak ada bonus tahun. Ya. Jadi tuan-tuan nak pakai yang mana? Yang mula-mula ke? Yang kedua ke? Yang ketiga? Yang ketiga. Sebab yang ketiga membatalkan yang kedua, kedua membatalkan yang pertama. Quran demikian juga. Quran ayat pertama turun. Suasana masa itu, begitu ketapannya. Hadis Nabi pun sama. Nabi kata mula-mula zaman Islam, kan Nabi larang jangan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu jangan ziarah kubur. Haram ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Ya. Tapi sekarang fazuruha. Sekarang boleh pergi ziarah. Kenapa dulu tak boleh? Kerana dulu kefahaman Islam tak ada. Pengaruh jahiliah kuat. Ramai orang pergi atas kubur, hormat kubur, cium batu nisan, cium kubur. Ya. Tu khurafat melampau Nabi larang. Setelah Islam kita faham, boleh pergi ziarah. Ziarah doa. Tak adalah puja-puja kubur ni. Ya. Dulu kefahaman tak ada. Orang buat macam-macam. Dulu faham boleh tahan juga. Ya. Kalau kita ada kalau dia di tepi laut, dia terancap. Dia sembelih kebal, kepala kebal tubuh atas dia punya macam buluh. Ya. Kemudian dihias apa semua. Ya, dia hanyutkan ke laut untuk penunggu laut. Ya. Kalau sekiranya bulan Korban, lembu-lembu tu demat sembelih tu dihiasnya. Dia berbedak, bergeju, pening lembu tu. Kemudian diarakkan satu kampung, jalan lembu tu diarak kampung sambil-sambil selawat. Dululah, mungkin kita semua tak sempat. Ya. Tapi saya pernah sempat tengok lembu yang dihias tu, saya pernah sempat. Ya. Saya kata, apa pasal pula berbedak lembu ni? Dia kata, lembu ni lembu akan masuk syurga. Jadi sebelum dia masuk syurga, kita hiasnya lembu syurga. Saya kata, betul lah kita beli lembu ni. Tapi tuan lembu tu lagi penting masuk syurga daripada lembu ni. Khurafat banyak zaman-zaman dulu. Tapi bila Islam mari, sebab kita alam Islam masuk ke alam Melayu tidak dengan peperangan. Tidak dengan reformasi. Tidak dengan revolusi. Tapi dengan sikit. Ya. Kefahaman. Dulu mandi Safa. Kan? Bulan Safa, Rabu pertama, mandi Safa. Ya. Sungai Tubala itulah antaranya. Sungai Cigur. Ya. Ini sungai dulu. Ya. Tulis. Ada doa dia. Yang tulis tu imam biasanya. Pak imam pun, dia pun kata dia pun ambil pada tuk dia dulu. Ya. Tulis pada kertas, doa, gulung, ikat pada kayu, pancak dalam sungai.
Mandi bawah tu, semua mandi bawah. Sama macam Hindu. Kepercayaan di mandi suci. Tapi alhamdulillah sekarang dah tak ada. Mana berlaku sikit-sikit. Apa yang jelas kepada kita, Quran ni Allah Ta'ala turun, kita baca, kita tengok makna, kita faham, lalu kita istinbat hukum, lalu kita pegang dengan hukum tersebut. Penutup. Bila Mushidayan, tu saya ingat Mushidayan, bekas Perdana Menteri Israel yang mata tutup sebelah. Ya. Jersey baru tak sempat tengok. Mushidayan ni dia mata cacat sebelah. Dia tutup dengan mata tutup sebelah. Orang kata ni Dajjal. Ya. Mushidayan ni antara yang pemimpin Yahudi yang antara yang paling zalim. Sekarang ni zalim. Dulu lagi zalim pada sekarang. Ya, Mushidayan ni antara pemimpin Yahudi yang sangat zalim pada Islam. Macam datang Yahudi. Bunuh orang Islam sebagainya. Satu hari dia diberi taklimat tertutup. Perancangan Israel untuk ambil alih Palestin. Lepas ni kawasan mana kita akan bom. Kita rampah tanah dia, kita bina bangunan. Tempat ke Yahudi. Fasa kedua, tempat ni pula. Kita akan bom, kita akan ratakan, kita akan bina rumah kita. Ni sangat sulit. Bulan berapa nak buat, di sini bulan berapa, apa syarikat. Dibentang detail. Setelah siap dibentang, okey, selesai majlis. Ada satu perhimpunan, ramai. Mushidayan ni punya, dia dedahkan rahsia tu kepada publik. Dia cerita tu, lepas ni tuan-tuan, bulan 8 ni kita akan ambil kampung ni. Kita akan ranapkan, kita akan bunuh penduduknya dan kita akan ratakan tanah, kita akan bina komplek kita untuk Yahudi. Bulan 10, kampung ni pula. Bulan 12, kampung ni. Dia dedahkan pada umum. Jadi penasihat dia, tegur dia. Dia kata, kenapa Tuan dedahkan rahsia kita? Nanti kalau orang Islam tahu, mesti mereka akan bertindak. Mesti dia akan buat sesuatu. Ini sulit. Dia kata, kamu jangan bimbang orang Islam. Kamu jangan bimbang. Orang Islam malah membaca. Orang Islam malah membaca. Kalau dibaca pun, dia tak faham apa dia baca. Kalau dia faham pun, dia tak buat apa yang dia baca. Yang dia faham. Dan kalau dia buat pun, dia tidak akan bersungguh untuk buat. Ini kata-kata popular lah. Musyidayan. Pertama, kamu jangan bimbang orang Islam malah membaca. Betul tak? Betul. DBP buat kajian, orang Melayu baca 2 muka surat setahun. Itu kajian tahun 90-an. Sekarang ni kalau ada rencana yang panjang-panjang, tak baca kita. Kita pun tak baca. Artikel panjang sikit tak baca. Artikel pendek-pendek bacalah, tengok. Tapi pun syarat tulis besar-besar. Baca. Ya. Kalau banyak, panjang, tak baca. Kalau baca pun kadang tak faham. Macam kita baca Quran, faham? Tak faham. Tapi kita baca kan nak pahala. Dapatlah pahala tu. Kalau faham pun, tak buat. Berapa ramai yang faham, tapi tak buat. Kalau buat pun dia tak bersungguh. Sebab tu dia Yahudi, dia tak bimbang kerana apa yang berlaku. Itulah, apa pun kepada kita. Yang penting kita tengok perubahan berlaku, kesedaran makin baik, insya-Allah, terutama di kalangan orang yang cintakan agama Allah Taala. Hari ni buka tahfiz penuh. Buka sekolah agama penuh. Lipih ke, jerantuk ke. Cikgu nak sekolah nak ambil 60 orang. Yang minta 200 orang. Kesedaran ibu bapa sekarang. Hantar tahfiz. Tanya pakcik, hantar tahfiz anak nak jadi apa? Anak nak jadi apa? Ibu bapa sekarang dia kata, tak apa. Selamatkan dulu dia. Allah akan atur yang terbaik untuk dia. Ya. Kefahaman basic tapak ni mesti kukuh dulu. Lepas tu nak jadi engineer ke, doktor ke. Sekarang banyak doktor yang hafal Quran. Banyak engineer yang hafal Quran. Ya. Banyak tokoh-tokoh hebat dari bidang korporat hafal Quran. Orang ni basic dia kuat. Dibina di atas tu. Jadi pemuda yang soleh, orang besar, anak-anak yang baik. Ya. Jadi insya-Allah
Sebab tu nak tutup 3 perkara lah jangan tinggal. Yang pertama Quran. Tiap-tiap hari kena baca Quran. Hari ni 17 Ramadan, sepatutnya hari ni kita dah 17 juzuk. Kalau baru 1 juzuk, okeylah. Tak ada harapan habis. Dia kata saya, Ustaz, belum start lagi ni. Kalau belum start lagi tak ada problem. Bacalah mana-mana surah. Bacalah. Tapi jangan tinggal. Sepatutnya, ialah kalau satu hari 1 juzuk, 17 Ramadan, 17 juzuk lah. Kalau kita mula tertinggal, kita kena kecap balik. Quran ni 1 juzuk 20 muka surat. 20 muka surat. Pukul 12 atau pukul 1, tuan-tuan dah kena habiskan 10 muka surat. Ya. Jadi kalau sejam, sebenarnya sejam purata 1 muka surat je. Ya. Kita baca sebelah 1 muka surat je kalau ikut. Tapi masalah disiplin. Ya. Yang kedua, jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Ya. Tuan-tuan sekalian, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu nak Allah mahu rezeki kamu, kamu jangan tinggal sedekah. Dan sedekah ni kadang-kadang fadilatnya besar. Jaga rumah tangga kita, anak kita jadi baik kerana sedekah kita. Allah atur hidup kita kerana sedekah kita. Sedekahnya besar sangat dia punya fadilat dia. Hingga orang nak mati, tu dekat nak mati, dia kata kalau Allah panjang sikit umur aku nak sedekah. Dan yang ketiga, jangan tinggal selawat ke Nabi sekurang-kurang 100 kali sehari. Ya. Jangan tinggal selawat ke Nabi sekurang-kurang 100 kali sehari. Kita tak ada walai boleh tolong kita daripada masyarakat Rasulullah saja. Dan Nabi ni tuan bukan umat Muhammad je. Semua umat bergantung ke dia. Kita duduk di mana masa tu tak tahulah. Maka 100 kali sehari kata Nabi, supaya tubuh kita tidak sentuh api neraka di akhirat. Ni hadis. Yang kedua, kita dibangkitkan bersama Nabi daripada masyar. Yang ketiga, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat munafik. Ya, semoga Allah merahmati kita insya-Allah dan menjadikan ini hari terbaik untuk kita dan baki-baki Ramadan ini Allah pelihara kita dan sahabat-sahabat kita di Gaza khususnya dan tempat-tempat lain. Allahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli